Setelah membuat pemantauan di kantin sekolah dan juga rumah, sisa makanan yang terbuang di dalam tong sampah merupakan 50% yang tidak diasingkan dengan sampah yang lain. Semasa cikgu tengah mengajar tu, cikgu selalu sebutkan tentang isu environmental problem lah, isu-isu tentang berkaitan dengan alam sekitar. So masa itulah cikgu ada selitkan tentang isu pembaziran makanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Cikgu Amin Husin. Bagi episod Majalah Didik kali ini, kita akan menelusuri negeri Kelantan Darul Naim yang kaya dengan sejarah dan kebudayaan yang berwarna-warni dan unik. Bak kata orang Kelantan, set kita jangan pecah. Beyeh bah! Sebagaimana yang kita sedia maklum, negeri Kelantan merupakan antara destinasi pelancongan yang terkenal sebagai syurga makanan di Malaysia. Malah, boleh dikatakan ke mana-mana sahaja kita pergi, pasti akan melihat pengusaha makanan menawarkan aneka jenis bahan makanan yang enak pada harga yang berpatutan. Seumpamanya, tidak lengkap lawatan ke negeri Kelantan sekiranya kita tidak berhenti untuk menikmati makanan yang ada dijual di sini. Bukan sahaja makanan yang dijual di gerai maupun restoran, masyarakat di sini juga terkenal dengan budaya memasak di rumah untuk seisi keluarga. Hari ini, kita berada di SMK Kubang Krian. Sekolah ini telah melancarkan satu projek yang diberi nama Food Safe Tank. Projek ini adalah bagi mengelakkan pembaziran pembuangan sisa-sisa makanan yang berlaku di kantin sekolah. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1965 di bawah pimpinan Puan Pengetua Khairani Sabtu. Projek Food Safe Tank adalah di bawah bimbingan Cikgu Wan Azrina. Jom kita melawat tapak projek mereka. We are really enjoying our Ramadan together with family, friends, and surrounded by various of food. But do you really eat all of your food on your plate? If you see the current statistic of food waste in Malaysia, it is recorded that 38 tons of food waste are produced by the communities every day, where that amount can feed 2.2 million people out there. How do you feel about this? As a human being, I feel bad about food that has been waste because there are many people who needs it. Imagine the world without food waste. First, our soil will not be polluted by the food waste. If we treat the soil properly, it will not contaminated toxic. Moreover, we can decrease contamination of the water body or the groundwater source. Second, it will not affect our climate change. How? There will be no more food waste that ends up in landfills. The world would be healthier and cleaner. We had Skype session with a doctor to get new and accurate information about food waste issue. Many people still lack of awareness even though the food waste has been increased year by year. We feel like we have a big responsibility to save the world. We need to cooperate. So we decided to do something. Firstly, we developed a 2D game team food waste. Why do we choose game? In 21st century, people are exposed to cyberspace, especially youngsters. We want to attract them to be more exposed about this issue through our games, because there are way more people that is still lack of awareness on this issue. We hope that people out there will be more alert. We went to kindergarten, primary school and secondary school to give a talk about food waste issue.
Secondly, we made a video that showed how to make a DIY food waste tank and teach them how to use it. We use low-cost items that are under RM5. We want to show to the community that reducing food waste is not hard to make. Even you can try making it at home. Thirdly, we provided a big food waste tank to our school and put it at the science garden as a model so our students to learn on how to manage food waste and what they can do with the compost obtained. We hope that when they return home, they will tell their parents, their families, friends and neighbors about the effort we are trying to do. Fourthly, we planted some plants in the big food waste tank as a model to tell the school community that we can do many things while managing food waste. After the plant is already harvested, we will pack the plants and give away to the students who don't have enough nutritious food at home, so their families could use the plants for cooking. At the same time, we are teaching them to eat healthy food. We share what we did through blog, Instagram, Twitter, YouTube, and Facebook page. Social media is the biggest platform in this world, so it will be easy to spread the awareness and get connected with other countries as well. To make this project sustain, we're going to keep promoting our project widely. By sharing this project, we hope that other children also will have I can mindset in themselves. If I can, you can. If we can, you also can. Member kami terdiri daripada 5 orang. Bermula masa tu bermula dengan Cikgu Azina. Cikgu Azina mengajar saya pada waktu tu sains komputer. Masa cikgu tengah mengajar tu, cikgu selalu sebutkan tentang isu environmental problem lah. Isu-isu tentang berkaitan dengan alam sekitar. So masa tu lah cikgu ada selitkan tentang isu pembaziran makanan. So kita orang ni macam, betul ke isu ni wujud kan? So kita orang nak cari tahu dengan lebih dalam lagi. And pada masa tu juga kita orang ada dengar kat sekolah kita ni, kat sekolah kita orang adalah jadi tuan rumah untuk satu bengkel yang dianjurkan oleh DFC Malaysia dan juga JPN Kelantan, dihadiri juga oleh sekolah-sekolah lain. So masa tu apa lagi, kita orang excited, terus pergi jumpa Cikgu Azina, tanya, cikgu ada lagi tak kosong, boleh tak kita orang join juga bengkel tu. So cikgu cakap, okey boleh. So kat dalam bengkel tu lah kami diajar tentang FIDS, iaitu satu teknik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. FIDS tu terdiri daripada feel, imagine, do dan juga share. So dekat situlah kami brainstorm dan dekat situlah tercetusnya idea nak buat isu food waste. Kami pilih untuk menguruskan sistem makanan kerana setelah membuat pemantauan di kantin sekolah dan juga rumah, sistem makanan yang terbuang di dalam tong sampah merupakan 50% yang tidak diasingkan dengan sampah yang lain. Dan juga di kantin, 70% ialah sistem makanan yang terbuang dan juga tidak diasingkan dengan sampah yang lain. Setelah membuat pemantauan tu, kami pun berasa sedih dan juga haruslah perkara ini dihentikan. Untuk menyelesaikan masalah sistem makanan ini, kami pun membuatlah kajian di internet. Namun setelah membuat kajian, ilmu kami masih tidak cukup. Jadi kami pun bertanya cikgu untuk merujuk pakar. Beliau mengatakan bahawa dalam data, Malaysia telah membuang makanan sebanyak 38,000 tan. Tapi makanan tersebut boleh diberi kepada 2.2 juta orang. Beliau juga mengatakan salah satu cara-cara untuk menguruskan sistem makanan iaitu mengasingkan sistem makanan dengan sampah yang lain dan juga menggunakan biocatalyst untuk membuat baju. Yang step FIDS tu, feel, yang ini untuk step imagine pula. So untuk step imagine, kita orang diberitahu oleh facilitator Alex, dia kata, you guys just imagine je semua idea-idea and then tulis je dekat dalam kertas tu. Tak kira lah idea tu logik ke tak, kelakar ke apa, tulis je. Sebab dia kata the crazier idea is, the more better solution yang akan come out. So kita orang pun okey, tulislah. So antara idea-idea yang kita orang tulis pasal itulah kita orang nak buat pinggan yang untuk setiap pelajar kat sekolah ni kena ada pinggan masing-masing dan tak boleh ambil lebih daripada tu sebab tak nak ada berlaku pembaziran makanan. So ada lagi idea dia nak buat campaign, nak buat DIY food safe tank, lepas tu nak buat big tank nak letak kat sekolah. So memang kita orang percaya walaupun idea tu nampak tak logik, tapi sebenarnya dia akan berguna pada masa depan. Siapa tahu kan?
So for the do part, we developed a 2D game using the food waste team. As we all know that we are living in Industrial Revolution 4.0, so we think that a game is a perfect tool for us to attract young generations as young as 5 years old, primary school students, high school students, as well as teachers to this issue. Adik-adik kecil kat tadika ni, kita nak educate dia orang. Tapi kalau kita bagi ceramah kat dia orang, agak-agak apa yang jadi? Mesti kejap dia orang lari, pergi kat lain, tak nak dengar dah semua. So kita orang gunakan game tu sebagai satu tarikan untuk dia orang. Dia orang main game, dia orang akan dapat something dalam game. Dia orang dapat belajar something, which is, oh, saya main game ni, makanan yang saya tak habis tu akan bertukar jadi ini, tak baik untuk kita punya environment, tak baik untuk kita punya bumi. So diorang akan belajar, kita akan didik diorang untuk habiskan makanan diorang, untuk hargai makanan, dan kalau ada sisa makanan, apa yang adik-adik boleh buat. Second thing that we did was we gave a talk to the students, to the kindergartens, primary school students, high school students, as well as teachers. We want to create more awareness to them. Starting from young generation, they are not lack the awareness for this issue. Seterusnya, lepas pergi ke sekolah, lepas pergi ke tadika, kita orang juga pergi ke sekolah rendah. Kita orang pergi ke sekolah rendah, mula kita orang berdebar tau, sebab takut macam kita nak cakap pasal sains, apa environmental kan, adik-adik ni faham tak? Sebab kita tak bawa game masa tu, kita orang bawa sekali DIY food safety yang kecil. Dekat situlah kita orang buat demo kat diorang macam mana cara nak guna DIY food safe tank. Tak sangka diorang punya feedback tu macam sangat mengagumkan, sebab diorang memang berebut-rebut nak jawab kan. Kita orang cakap, okey adik-adik ni apa, so diorang memang berebut-rebut nak jawab. So bagi saya itu pengalaman yang sangat mengagumkan, sebab kami berinteraksi dengan ramai orang dekat depan. Mula-mula kami tak ada keyakinan sangat sebab boleh ke adik-adik ni faham? Sebenarnya diorang memang faham. And then lepas diorang balik rumah, siap cerita lagi kat parents diorang. Hari ni kakak ni ada ada cerita kat kita orang pasal food waste apa semua. Seterusnya lepas kita orang pergi buat talk dekat sekolah rendah, kita orang juga telah upload video yang kita orang buat DIY food safe tank tu dalam YouTube. Kenapa kita orang upload dalam YouTube? Sebabnya bukan setakat kita orang nak educate community dalam sekolah, dalam kalangan yang terdekat kat Kelantan je. Kita orang berharap bila kita orang share DIY food safe tank tu, sebenarnya target kita adalah suri rumah. Kenapa? Sebab suri rumah kan ada banyak masa di rumah. So diorang boleh try buat DIY food safe tank sendiri di rumah dan letakkan di rumah mereka. So mereka boleh guna untuk letak food waste dalam tu, dan boleh digunakan untuk apabila dah cukup 1 minggu, boleh ambil buat jadi baja, boleh tanam sayur-sayuran, pokok-pokok ke. Sebabnya satu lagi, DIY food safe tank tu memang diinovasikan dan direka. Semua barang-barang kita orang guna tu tak lebih pun daripada RM5. Boleh digunakan oleh semua orang, boleh dibuat oleh semua orang. Dan cara-cara nak buat DIY food safety tu pun senang. So kalau kawan-kawan nak tahu, kalau penonton-penonton di luar nak tahu macam mana cara nak buat DIY food safety tu, boleh pergi ke YouTube kita orang, betul tak? Fourth step is we provide a food waste tank at our school for the students and teachers to try do a compost using the food waste. And by providing a food waste tank, they can learn how to manage food waste so that the food waste issue can be reduced. After they planted some plants, using the compost from the food waste, we pack the plants and give it to the school communities so that they can learn to eat more nutritious and healthy food. And then kita orang letakkan tank tu dekat Taman Sains kita orang kat sekolah. So kenapa kita orang pilih Taman Sains? Sebab pada masa tu Taman Sains tu merupakan laluan utama pelajar. So dengan harapan kita orang kumpulan, kita orang berharap pelajar-pelajar yang lalu dekat situ akan perasan dan diorang akan tanya-tanya, apa tu? Macam benda baru lah dekat Taman Sains tu. Dan bila diorang bertanya, dekat situ diorang boleh dapat informasi tentang, oh ini adalah big safe tank. Dalam big safe tank ni kita boleh letak makanan yang kita yang dah terbazir. So our objective on this project, we want the communities to have at least one
food safe tank in their home. If people can have a computer, then they also can have a food safe tank in their house. Berkongsi lagi dengan orang lain yang di komuniti ataupun yang lain. Kami membuat akaun di social platform iaitu di Instagram, Facebook, blog dan juga YouTube. Di Instagram kami post tentang aktiviti kami semasa membuat ucapan dan juga yang lain-lain. Kami mendapat feedback yang baik daripada salah seorang ibu bapa, iaitu dia mengatakan bahawa projek ini bagus dan anak dia cerita baliklah kepada dia tentang apa yang kami bagi tahu kan. Kiranya ilmu tu sampailah kepada anak dia. Di Facebook kami post tentang projek kami dan juga aktiviti kami. Di Facebook kami post tentang cara-cara untuk membuat DIY food safe tank yang modalnya di bawah RM5 saja. Di blog pula kami menceritakan tentang projek kami dengan lebih mendalam. For my favorite FIDS, I would choose DO because we had so many experiences while doing this project. We had so much fun making the compass, developing the game, create the video and the food safe tank at our school. So that is my favorite FIDS. Untuk saya, dalam proses FIDS yang paling saya suka ialah feel, kerana kita dapat memahami perasaan orang lain dan juga kita dapat, setelah memahami tu, bolehlah kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ni. Teknik FIDS tu boleh Iman katakan, kalau boleh, semuanya favourite Iman. Tapi the most yang Iman suka ialah part 2. Kenapa? Sebab part 2 tu lah paling banyak sekali aktiviti kita orang. Segala cabaran dekat situ, orang kata segala manisnya dekat situ, persahabatan antara senior dengan junior, ada juga ya konflik di situ. Sepanjang kita orang buat semua aktiviti tu, memang ada konflik senior dan junior. Nak dapat keserasian antara senior dan junior tu susah. Masa tu lah Iman macam susah juga junior nak masuk dengan senior ni kan. Sebab masa tu Iman form 2, senior Iman Kak Nisa dengan Kak Aina masa tu form 4. Tapi Alhamdulillah kita orang ada satu teamwork yang bagus. Cikgu Azina memang lead kita orang dengan baik sekali sampai kita orang boleh bekerja bersama-sama sampailah menghabiskan projek ni hingga ke akhirnya. Assalamualaikum, saya Cikgu Wan Azrina daripada SMK Kubang Krian. Saya mengajar subjek matematik SPM. Saya merupakan seorang guru ICT juga di sekolah. Pada mulanya saya kenal dengan DFC. Program DFC ini adalah bermula dengan apabila pihak JPN dengan kerjasama Impact Hub menganjurkan satu bengkel Design for Change, iaitu di mana kami digalakkan untuk menyertai ICANN Challenge pada masa tersebut. Jadi kebetulan dalam masa yang sama JPN telah memilih sekolah kami sebagai tempat untuk workshop tersebutlah, untuk bengkel tersebut. Dan saya dan pihak sekolah sebenarnya berasa sangat bertuah kerana sekolah kami dipilih menjadi tuan rumah, di mana ialah bila tuan rumah ni maksudnya kami dapat kenal dengan lebih dekat dari aspek penganjurnya dan juga dari aspek pengisian untuk bengkel tersebut. Jadi dalam bengkel tersebut saya belajarlah macam mana design thinking untuk menyelesaikan satu-satu masalah tu, iaitu seperti yang kita ketahui DFC memperkenalkan kepada kami design thinking dan bentuk FIDS tadilah, feel, imagine, do dan share. Dan saya dapati design thinking steps yang dibawa oleh DFC Malaysia ini sangat mudah untuk para pelajar faham, ikuti dan guna untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Untuk projek ini pula saya bermula dengan sebenarnya daripada bengkel tersebut, dari aspek pemilihan pelajar saya buka kepada semua pelajar untuk menyertai. Jadi sebab masa tu limit untuk sebuah sekolah menyertai adalah terhad. Jadi mungkin satu sekolah boleh menghantar 1 atau 2 tim saja.
dengan bilangan pelajar dalam bilangan tertentulah. Jadi sekolah kami menghantar 5 orang pelajar. Kami open kepada mana-mana pelajar yang berpotensi untuk menyertai. Dalam masa yang sama, 5 pelajar ini join band tersebut lah, menyertai band tersebut, mengikuti macam mana design thinking untuk laksanakan FIDS tadi bagi menyelesaikan apa-apa isu yang mereka nak selesaikan. Pelajar saya ni terdiri daripada pelbagai tingkatan, pelbagai umur yang berbeza dan juga pelbagai jantina. Selepas menyertai Band-K, sebenarnya kami diberi pilihan sama ada untuk nak menyertai I Can Challenge ni ataupun tidak. Tapi para pelajar dapati program ini sangat menarik dan mereka memilih untuk menyertai pertandingan I Can Challenge tadi. So mereka buatlah dekat sekolah tadi, bermula dengan step feel, kemudian imagine, do dan share. Dalam proses tersebut, mereka memilih isu pembaziran makanan. Mereka cuba mencari maklumat dan sebagainya dalam kelas, tapi at the end mereka decide untuk keluar daripada kelas untuk laksanakan projek secara praktikal. Okey, seperti yang kita ketahui, isu pembaziran makanan ni berlaku dalam kehidupan kita seharian. Selepas balik daripada Band-K tersebut, pelajar saya cuba dia cari maklumat kan dalam internet dan sebagainya. Sebenarnya idea itu datang apabila mereka melihat makanan terbuang tu terus dibuang ke dalam tong sampah. Sama ada mereka berada di rumah ataupun mereka berada di sekolah, makanan mereka rasa tak berapa happy, tak berapa gembira bila melihat pelajar-pelajar membuang makanan direct kepada tong sampah macam tu saja. Sebab seperti yang kita ketahui, apabila makanan dibuang ke dalam tong sampah seperti itu, tentulah menghasilkan bau-bau yang tidak disenangi dan sebagainya. Ini adalah satu masalah yang perlu mereka ketengahkan untuk diselesaikan. Okey, jadi mereka cuba come out dengan satu projek yang kami namakan Food Safe Tank lah. Food Safe Tank tu nama bagi projek tersebut. Sebenarnya untuk menguruskan pembaziran makanan lah. Okey, jadi apa yang mereka buat, first tu mereka cari maklumat, kemudian mereka menemu ramah beberapa orang kan di sekitar sekolah dan juga mereka menemu ramah pakar-pakar dalam alam sekitar. Masa tu kami dapat banyak maklumat daripada Dr. Rokiah sebenarnya, daripada Heritage Environment Sdn Bhd yang berpusat di luar Kelantan. Okey, belajar buat sesi Google Meet dan sebagainya untuk mendapat maklumat dan sebagainya. Akhirnya mereka come out dengan satu penyelesaian, iaitu untuk menukar makanan yang terbazir tadi, yang terbuang tadi kepada kompos. Dan akhirnya mereka apply benda tu kat sekolah. Mereka hasilkan Food Safe Tank. Mereka ambil makanan yang dibuang tadi, hasilkan kompos, and then kompos tadi digunakan untuk menanam sayur-sayuran. Dan sayur-sayuran tadi disedekahkan lah, diberikan kepada pekerja-pekerja sekolah, kepada pelajar-pelajar yang memerlukan, bagi bertujuan untuk mendidik mereka, individu tersebut dan juga komuniti sebenarnya untuk makan makanan berkhasiat pula. Okey, and then mereka juga menggalakkan lah makanan-makanan terbuang, sisa daripada sayur yang mereka sedekahkan tadi, supaya dipulangkan balik kepada mereka di sekolah untuk dibuat kompos lagi sekali. Okey. Projek Food Safe Tank. Pengurusan sisa adalah perkara yang sangat penting dalam masyarakat hari ini. Oleh kerana pertambahan penduduk yang pesat dan berterusan ini, jumlah penjanaan sisa daripada pembaziran makanan semakin meningkat dari hari ke hari. Situasi ini boleh menyebabkan timbulnya pelbagai masalah lain yang akhirnya akan memberi kesan terhadap kelestarian alam sekitar. Bukan itu sahaja, malah peningkatan jumlah bahan buangan ini akan menjejaskan kehidupan ramai orang. Masalah ini perlulah ditangani dengan bijak melalui pelbagai inisiatif serta idea yang kreatif bersesuaian dengan kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Saya percaya idea dalam projek Food Safe Tank ini sangat berpotensi untuk diketengahkan
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan masyarakat dan komuniti kita untuk mengurus sisa daripada rumah masing-masing tanpa perlu sampai ke pusat pengumpulan sampah. Oleh itu, kempen kesedaran pengguna yang konsisten perlu diterapkan untuk menangani isu-isu kritikal. Ini adalah sangat perlu kita mulakan sejak di bangku sekolah lagi. Kalau kita lihat, banyak negara telah mencapai kejayaan yang sangat besar dalam usaha untuk mengurangkan sistem makanan dan kita boleh mencontohi mereka. Di Perancis contohnya, pasaraya dilarang membuat makanan yang hampir atau melepasi tarikh penggunaannya. Di Norway pula, sisa-sisa makanan dijual di kedai runcit. Manakala di Jepun, mereka mempunyai sistem pengurusan sisa yang sangat komprehensif. Manakala di Korea Selatan pula, kerajaan telah mewujudkan sistem pembayaran yuran sampah. Projek yang diinisiatif oleh Sekolah Menengah Kementerian ni dalam food waste management banyak memberi kesan positif kepada komuniti especially-nya, dan juga adalah kesan juga kepada sekolah dan juga kepada pelajar itu sendiri. Dengan projek ni, iaitu projek mengasingkan makanan untuk kita jadikan baja organik dalam lingkup kemampuan bagi keluarga masing-masing, kepada kompos, membuat kompos dalam satu tank, dan secara indirectly dia boleh memberi hasil dengan hasil secara nature. Maksud hasil baja yang kita dapat daripada komersial kadang-kadang guna chemical. Kalau yang ni kita guna daripada waste food, dan projek ini telah terbukti dapat menghasilkan macam sayur, dapat hasil sayur daripada organik. Jadi adalah amat sesuai lah kepada kesihatan itu sendiri untuk hasil sayuran, dan juga kesan indirectly kesan dari segi ekonomi. Kesan itu kesan dari segi individu, self-esteem pelajar itu sendiri, dan sekolah rasa bangga, dan juga dibawa balik dengan ilmu ni di peringkat dunia. Parent rasa bangga dan juga komuniti rasa bangga, dan kesan environment cukup ketara. Jadi waste-waste tu tidak boleh dibuang. Jadi impact ni bagi saya cukup positif lah di antara circle, di antara pelajar, di antara sekolah dan komuniti. Projek ini telah dapat meraih kesedaran di peringkat komuniti, di mana waste management, waste food management ni dapat kita diamalkan di peringkat komuniti, dan susulan daripada itu dia telah dapat berbagai kejayaan di peringkat antarabangsa, di peringkat tempasa dia iaitu dalam Food Finance Award, di mana mereka sekolah ini telah dinobatkan dalam top 2. Jadi dengan ini periktirafan ini membuktikan bahawa projek food waste management ni yang kita amalkan di sekolah ini, perintisnya dapat penganugerahan yang cukup tinggi lah. Jadi kami rasa untuk kesedaran ini atau awareness ni adalah berjaya lah mencapai objektifnya, optimize projek ini. Kami di pihak PIBG, di pihak komuniti mengharapkan kejayaan-kejayaan ini kena dikomentkan supaya kita dapat sebagai role model untuk sekolah lain, kerana benda ni benda yang simple yang boleh diamalkan oleh setiap masyarakat yang daripada semua kategori. Bagi pandangan saya, supaya kita dokumentasikan, itu kita kelemahan kita untuk dokumentasi yang berjayaan ni, supaya kita dapat share dengan sistem yang ada melalui Facebook, melalui semua media massa. Itulah kelemahan kita. Biasanya kita simpan berbagai kejayaan ini dalam konteks tidak hebahkan. Macam hari ini baguslah kita adakan program untuk hebah kejayaan kita yang cukup cemerlang ni. Inilah peranan sekolah dari segi konsep sekolah untuk melahirkan pelajar dalam apa bidang pun, ada zaman pun, zaman IR 4.0 pun, revolution ke, dia mesti ada keyakinan daripada projek ni ada impak yang tinggi kepada komuniti, especially daripada sekolah tu sendiri. Jadi saya rasa yakinlah, kerana ini dah dapat award dunia ni, dia top 2 dunia ni, cukup hebatlah. Dan saya rasa cukup yakin, yang pelajar kita amat yakinlah
dia boleh menjadi kesan yang panggil intrinsik, yang kita dalaman. Yang panggil yang intangible. Yang intangible yang kita rasa payah nak dapat. Intangible ni datang self-esteem dia, kekuatan dia datang daripada kekuatan daripada sistem. Saya sebagai PIBG, sekolah ini saya yakin dengan tim ni, sebab tidak dah boleh kita bangga pentadbir sekolah, pengetua always right. Kedua, kita adalah facilitator. Untuk mentadbirkan, kita kena ada combination between antara komuniti atau PIBG dengan pengetua. Zaman dulu tak ada dah. Ini saya rasa, saya yakin dengan sistem yang ada di sekolah ini, dengan budaya sekolah ini, untuk mencapai apa jenis pun, revolusi ke, revolusi 1. IR 4.0 ke, dalam drone ke, no problem. We can make the champion for next time. Sebagai pengetua SMK Kubang Krian, saya amat berbangga sebenarnya dengan pencapaian sekolah dalam berbagai aktiviti inovasi yang telah dianjurkan oleh pihak DFC. Jadi sebenarnya SMK Kubang Krian ini merupakan sekolah yang niche area-nya ialah ICT. Projek food safe tank ni sememangnya kita telah gerakkan, terutamanya guru penasihat dalam kalangan pelajar, di mana kita sasarkan satu rumah, satu food safe tank. Jadi pelajar-pelajar dan guru-guru sendiri didedahkan bagaimana cara nak buat baja ini hasil daripada lebihan makanan, dan kita telah membuat brosur lah untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan terutama masyarakat warga SMK Kubang Krian. Pelajar juga telah menyertai pertandingan yang juga berkaitan dengan alam sekitar, penjagaan alam sekitar, iaitu di mana kita hasil daripada pertandingan tersebut, kita didatangi oleh syarikat korporat untuk bekerjasama. Apps yang dicipta oleh pelajar-pelajar ini dapat diguna dalam penghasilan biodiesel, iaitu daripada minyak masak terpakai. Dengan sokongan, dengan tunjuk ajar daripada syarikat korporat ni, pasukan ni menjadi lebih berdaya saing dan peranannya lebih jelas dalam masyarakat antara SMK Kubang Krian dan syarikat korporat tersebut. Jadi ini merupakan titik tolak daripada DFC yang membuat satu menggalakkan pelajar mereka cipta Design for Change yang dekat dengan permasalahan masyarakat. Kita di SMK Kubang Krian ni, saya sebenarnya mencadangkan kita ada satu kawasan di mana kita akan membuat hasil daripada baja yang telah terhasil daripada food safe tank ni, akan kita buat satu sudut pertanian, penanaman menggunakan baja tersebut, dan hasilnya bolehlah kita mungkin pasarkan kepada guru-guru kita dulu, kemudian dan dapatan tu bolehlah kita sumbang kepada tabung kebajikan pelajar. Memandangkan hampir 80% pelajar SMK Kubang Krian ni daripada B40, maka kita sentiasa memikir mencari dana untuk menampung keperluan-keperluan pelajar sekolah ini dan mereka yang memerlukan. Okey, sememangnya project based learning ni adalah sesuatu yang sangat bagus, meningkatkan kemahiran diri, keyakinan diri. Pembelajaran secara konvensional sebenarnya tidak lagi menarik minat pelajar. Pelajar lebih suka kepada hands on, buat, menghasilkan sesuatu dan melihat keberkesanannya kepada mungkin pelajar lain, kepada guru-guru dan ibu bapa. Tetapi dengan bimbingan daripada DFC, ianya boleh direalisasikan dalam lebih banyak lagi projek, dan pelajar ni mempunyai banyak idea. Di SMK Kubang Krian ni, dalam aktiviti kelab dan persatuan, biasanya apabila kita sesuatu inovasi kita nak buat, dan kadang-kadang idea yang dilontarkan oleh pelajar ni di luar kotak. Sebab anak-anak muda ni, pelajar-pelajar ni, dia mempunyai imajinasi yang tinggi. Jadi tinggal lagi kita sebagai guru, sebagai mungkin guru pembimbing, penasihat, kita cuba sedaya upaya bagaimana nak merealisasikan idea yang pelajar-pelajar ini keluarkan. Saya berasa bangga
kerana dapat menyertai dan bersama dengan projek ini. Dan alhamdulillah pada diri saya rasa nampak sangat perubahan yang berlaku daripada kita biasa, dan kita rasa lebih yakin dalam setiap projek yang dilaksanakan. Terutama bila kita nampak kesan pada diri saya sendiri dan juga rakan-rakan pasukan, dan khususnya kepada anak-anak pelajar yang terlibat dalam program. Yang saya nampak beberapa perkara yang utama sekali ialah kerjasama yang ditunjukkan. Mereka saling membantu, macam kami guru-guru juga sentiasa membantu dalam menjayakan apa sahaja aktiviti atau tugasan yang diberi dalam pasukan. Dan alhamdulillah pelajar juga dapat memahami tugas dan tanggungjawab mereka dalam mencapai objektif projek. Kita nampak kerjasama itu sentiasa hidup, saling membantu, saling bertegur dan saling cuba wujudkan semangat kerja dalam pasukan. Kemudian kita dalam usaha mencari dana yang cukup yang secukupnya lah untuk menjayakan projek ini sampai ke Itali pada tahun 2019. Saya nampak pihak guru secara khususnya dapat memberi sumbangan yang besar kepada dana ini. Mereka membantu dari segi mengisi tabung bagi projek, dan juga pelajar-pelajar yang kita bawa ini juga sentiasa menunjukkan keaktifan mereka dalam mengedarkan borang permohonan tawar ataupun sumbangan untuk mengisi tabung bagi projek kita. Bagi saya, projek Peace Learning ini sangat bagus dan bermanfaat sebab ia dapat melahirkan pelajar yang ada sifat berperi kemanusiaan dan juga melahirkan pemimpin yang berwibawa, wujudnya kerjasama yang kukuh dan pelajar-pelajar tidak mengalah. Semua ini demi kebaikan orang lain. Jadi pelajar-pelajar ini lebih empati dan juga tidak hanya mementingkan diri sendiri dalam setiap tindakan yang mereka lakukan selepas itu. Salah satu cabaran yang kami terpaksa berhadapi ialah tidak cukup masa, dan juga kadang-kadang masa untuk menjalankan projek ni dia akan berlanggaran dengan waktu belajar. Mula-mula kan macam tak yakin. Macam boleh ke kita orang ni bagi tahu ke orang, boleh ke orang percaya, boleh ke orang yakin. Tapi sebenarnya bila dah kat situ usaha, dah nampak dah. Oh, sebenarnya kalau kita bagi tahu orang, kita educate orang, kita ajar, kita bagi tahu orang, insya-Allah orang akan berminat nak tahu. Pada masa pelaksanaan projek tu, pada masa tersebut, cabaran yang saya hadapi adalah macam mana nak menguruskan pelajar-pelajar inilah, sebab mereka daripada tingkatan yang berbeza. Okey, and then pagi mereka ada kelas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah masalah dari segi masa itu dapat diatasi untuk masa tersebut. Tapi sekarang bila projek tu dah macam dipilih, kan, projek kami dipilih sebagai pemenang top 2 Plate Pioneers Award oleh World Legislation, di mana kami diberi hadiah yang banyak pada masa itu untuk terbang ke Itali untuk pelajar-pelajar ini buat perkongsian dengan pelajar-pelajar lain di seluruh dunia. Jadi saya melihat projek ini sudah dipilih menjadi pilihan dunia, kan. Jadi saya lihat rugi kalau kami berhenti di sini. Maka tetapi untuk meneruskan projek ini pula saya menghadapi beberapa kekangan lah. Contohnya yang pertama, 2 orang daripada pasukan ini telah melanjutkan pelajaran mereka ke universiti. Mungkin dari aspek masa agak di situ akan ada masalah lah, tetapi saya lihat mungkin saya dan pihak sekolah perlu melatih pelajar-pelajar lain untuk bawa projek yang sama untuk diketengahkan lagi, diperluaskan dalam pihak komuniti, bukan saja komuniti Kubang Krian tetapi di luar Kubang Krian untuk menyelesaikan masalah isu pembaziran makanan ini. Jadi di sini pihak sekolah dan pihak pasukan kami sendiri amat memerlukanlah sokongan daripada kerajaan tempatan atau mungkin NGO yang berminat dengan projek kami ini untuk kami upscale, untuk kami luaskan dalam
komuniti yang lebih besar. Seperti yang kita ketahui, pasukan saya ini juga dia menghasilkan mereka menghasilkan DIY food safe tank. Okey, DIY food safe tank di mana hasrat pasukan kami sebenarnya macam yang Bill Gates. Kalau Bill Gates dia ada hasrat dia iaitu satu rumah satu komputer, kami pun mempunyai objektif bagi projek kami ini, iaitu kami berhasrat sangatlah kalau satu rumah satu DIY food safe tank. Jadi untuk menghasilkan food safe tank ini kami memerlukan sedikit modal lah untuk dan kami memerlukan pihak yang boleh support kami untuk menghasilkan DIY food safe tank untuk kami bekalkan kepada setiap isi rumah. Okey, supaya kalaulah kita kata satu rumah tadi ada satu DIY food safe tank, kita boleh calculate di sini berapa banyak dah sampah dari aspek pembaziran makanan tadi dapat diselamatkan daripada sampai ke tempat-tempat pengumpulan sampah. Bayangkan di awal usia semuda ini, murid-murid SMK Kubang Krian dapat mengilhamkan satu projek sosial yang berimpak tinggi. Mereka sangat peka dengan permasalahan pembuangan sisa makanan yang berlaku di sekitar mereka. Mereka juga dapat mengaplikasikan mata pelajaran STEM dan akhirnya menemui satu solusi berkos rendah yang diberi nama Food Safe Tank. Tak sabar rasanya untuk melihat idea seperti ini dikembangkan bukan sahaja di seluruh negeri Kelantan, malah di seluruh Malaysia. Bayangkan betapa bersihnya negara tercinta kali ini tanpa pembaziran sisa makanan. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk mengikuti Instagram Majalah Didik untuk mendapatkan lebih banyak informasi berkaitan impak sosial yang lain. Hingga berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Saya, Cikgu Amin Hussein. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami sekumpulan melihat kawasan-kawasan di sekolah. Kami dapati ada banyak ruang tanah lapang. After we know some students in our school don't have the knowledge about plants and herbs, we've been thinking to use the unused place to make a herb garden. Bagaimana kami nak mengumpul? Contohnya untuk Save the Earth ni kami telah membuat satu taman herba di mana tanaman-tanaman herba ni ialah sukar untuk kita dapati.